أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin, inayah serta hidayahnya kita dapat bertemu kembali dalam kuliah kita pada malam ini. Kita menyambung semula perkongsian ilmu kita dalam kitab Fiqh Sirah karangan Syahid Dr. Said Ramadan Al-Buti. Pada malam ini insya-Allah kita akan masuk tajuk baru setelah kita habis membincangkan berkaitan dengan Ghuzwatul Badar, peperangan Badar. Jadi malam ni kita akan masuk satu peristiwa penting juga dalam sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Bani Qainuqa. Cerita pasal Yahudi, Bani Qainuqa, dan khianatan pertama Yahudi terhadap kaum muslimin. Ini tajuk ni tepatlah kita nak bincang malam ni, tepatan dengan konflik atau peperangan yang sedang berlaku di antara orang-orang Yahudi Bani Israel yang sedang berperang dengan orang Islam Palestin. Sekarang ni konflik sedang berlaku, yang mereka hari ini telah pun membunuh. Peperangan yang bermula 7 Oktober sampai hari ini telah pun membunuh lebih daripada 12,000 orang Islam. Jadi kita nak belajar perangai Yahudi sejak daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana sikap Yahudi itu. Di Madinah ada 3 bani Yahudi yang besar. Bani Qainuqa, Bani Quraizah dan Bani Nadir. 3 bani Yahudi yang besar. Dalam sejarah, bagaimanakah mereka ini boleh duduk di Madinah? Atau dulunya nama negeri itu ialah Yathrib. Kalau tuan-tuan nak tahu, Yahudi ni dulu tak ada pun dekat Yathrib, tak ada dekat Madinah, tak ada. Tapi setelah mereka membaca kitab Taurat, mereka baca tentang Nabi akhir zaman, penutup segala Nabi dan Rasul, itu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam kitab Taurat dan Injil ada cerita tentang riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ diceritakan Nabi akan duduk di satu tempat yang mana tempat atau negeri itu suburnya pokok-pokok tamar, pokok-pokok kurma. Banyaknya pokok-pokok tamar dalam negeri itu. Jadi dia cari mana tempat dalam Jaziratul Arabiah itu yang subur tempatnya dengan pokok-pokok tamar. Jadi dia cari, jumpa Madinah. Maka dia berpindah ramai-ramai ke situ.
Dan dia dah duduk, dah bertapak dekat situ lebih 100 tahun baru Nabi datang. Maksudnya dia dah duduk bersama dengan orang-orang Arab, Aus dan Khazraj lebih daripada 100 tahun. Dan mereka dah menguasai pasar-pasar di Madinah. Ini Yahudi ni. Dia pandai, tapi pandai jahat. Bijak. Yahudi ni bijak, tapi bijak yang jahat kata. Dia nak duduk ke atas je, tak nak duduk ke bawah. Jadi mereka ini sangat berharap supaya Nabi akhir zaman yang akan diutuskan oleh Allah Ta'ala itu adalah di kalangan Yahudi, di kalangan Bani Israel. Masih berharap lagi. Sebab tu dia duduk kat Madinah tu, supaya nanti kalau Nabi akhir zaman muncul, lahir atau telah pun diutuskan oleh Allah, mereka adalah golongan yang awal menyertai Rasul itu. Kononnya begitulah. Sebab tu bila dia selalu bergaduh dengan Aus ataupun Khazraj, selalu dia akan bagi amaran kepada Aus ataupun Khazraj, kamu tunggu nanti, kamu tunggu nanti lahirnya Nabi akhir zaman yang akan pimpin kami dan akan menghancurkan kamu, kata dia. Sebab itu orang-orang Arab di Madinah sangat mengetahui cerita tentang Nabi akhir zaman ini, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, orang Madinah mudah terima Islam, mudah terima ajaran risalah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanding orang musyrikin Mekah. Kerana orang musyrikin Mekah tak ada langsung pengetahuan berkaitan dengan Nabi akhir zaman. Tetapi orang-orang Madinah dapat ilmu pengetahuan ataupun maklumat tentang Nabi akhir zaman, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu daripada orang Yahudi yang bercampur hidup dengan mereka di Madinah, iaitu ada Bani Quraisy, Bani Qainuqa, Bani Quraizah dan Bani Nadir, 3 Bani Yahudi. Maka Bani Qainuqa, seperti mana yang diceritakan oleh Ibnu Ishaq, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kaum di Qainuqa, di pasar Qainuqa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, sebab apa Nabi kumpulkan Bani Qainuqa ni? Selepas orang-orang musyrikin kalah dalam peperangan Badar. Dan dalam peperangan Badar orang musyrikin kalah. Bila kalah, kebencian mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah. Dan berita ni sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dekat dalam Madinah tu perkampungan Yahudi ni berbeza-beza. Bani Qainuqa lain, Quraizah lain, Nadir lain. Jadi kebencian Bani Qainuqa ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke pengetahuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai. Sedangkan mereka sudah ada perjanjian dengan Nabi dalam Sahifatul Madinah yang terkandung di dalamnya 42 fasal. Ada cerita tentang hubungan Nabi dan juga Yahudi di Madinah. Mereka mesti menumpahkan taat setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga negeri Madinah. Jadi mereka tak boleh mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila Nabi dengar berita berkaitan dengan Qainuqa telah pun bercerita tentang kebencian dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi panggil mereka. Nabi kumpulkan mereka. Nabi kumpulkan mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap di depan Bani Qainuqa dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang Yahudi, berwaspadalah kamu dari Allah Azza wa Jalla dari tertimpa ke atas kamu sebagaimana tertimpa kemurkaannya ke atas keturunan Quraisy. Masuklah kamu semua ke dalam Islam. Kamu semua mengetahui bahawa aku ini Nabi utusan sebagaimana kamu dapati dalam kitab kamu dan janji Allah kepada kamu. Nabi bagi tahu dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil dah ada dah cerita pasal Nabi, dan kamu lebih tahu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum.
kamu mengenali Nabi itu, mengenali Muhammad itu lebih daripada atau seperti mana kamu mengenali anak-anak kamu sendiri. Maknanya kata, dalam kitab Taurat dan Injil, tuan-tuan, cerita pasal Nabi ni detail. Bila dia lahir, kat mana dia lahir, siapa dia, keturunan dia. Hatta dalam tu diceritakan semua sahabat-sahabat Nabi, sahabat karib Nabi. Abu Bakar ada cerita, Umar, dalam tu semua cerita dah. Ya? Macam kita sampai kisah kepada kita, cerita tentang kaum-kaum yang terdahulu dalam Al-Quran. Begitu juga dalam kitab Taurat. Taurat ni dia cerita kisah Nabi, satu bahagian. Jadi sepatutnya mereka beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya. Tapi mereka tidak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka ingkar. Bahkan mereka cuba menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi ajak mereka masuk Islam, Nabi suruh hentikan provokasi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia panggil Nabi ni nama je, hai Muhammad, kata. Oh, kerajaannya Yahudi ni. Ya? Dia panggil Nabi dengan panggilan nama saja, ya Muhammad, wahai Muhammad. Kamu tipu kami semacam keturunan kamu kah? Mereka tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu nak tipu kami macam kamu tipu kaum musyrikin Mekah kah? Kamu jangan tertipu. Kalau kau boleh kalahkan atau berlawan dengan satu bangsa yang tidak ada pengalaman dalam peperangan, maka kau berpeluang merubah mereka. Sesungguhnya kami ini demi Allah, kalau kau nak cuba dan ingin kenal siapa kami, kata mereka, dan jenis apa kami ni, bolehlah mencuba. Masya Allah. Cakap besar, takabur. Ya. Dia kata, kalau kamu boleh tipu orang Arab Quraisy, tak apa. Atau kamu boleh lawan mereka, perang dengan mereka, kamu menang, tak apa, sebab mereka tak reti perang. Tapi dengan kami jangan, kata dia. Kami ni tera perang, kami pakar. Kalau kamu nak cuba, marilah, kata dia. Macam tu. Konon-kononnya mereka ni adalah kaum yang sangat hebat dalam peperangan. Dia cabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sejarah orang Yahudi ni, kita boleh baca dalam Quran banyak. Cerita Nabi, cerita Allah Ta'ala cerita tentang perangai Yahudi. Buka surah Al-Baqarah ada cerita mereka dengan Nabi Musa alaihi salam. Buka surah An-Nisa dalam ayat 153 hingga 158 ada cerita tentang bagaimana mereka ini terang-terang ingkar kepada Nabi Musa alaihi salam dan juga ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 40 hari je Nabi Musa tinggal mereka untuk pergi mengambil wahyu di Bukit Tursinah. 40 hari je, bukan lama pun. Mereka jadi sesat. Keluar Islam terus, pergi sembah patung lembu. Kemudian ancam pula Nabi Harun. Nabi Harun ketika itu Nabi Musa perintahkan supaya tengokkan Bani Israel ni. Nabi Harun diancam bunuh kalau dia menghalang orang Yahudi ni menyembah patung anak lembu tu. Ini 40 hari baru, bukan 40 tahun, 40 hari. Dah sesat dah. Dan bagaimana mereka ni tidak pernah tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selain daripada mereka ingkar perintah Nabi Musa dan Nabi Harun, sebelum tu lagi, ketika mereka sampai, bila Allah selamatkan mereka daripada Fir'aun laknatullah sampai ke Palestin, depan Palestin tu, Allah perintahkan kepada Yahudi ni untuk berperang dengan satu kaum yang menguasai Palestin ketika itu. Satu kaum yang kasar, ganas, kaum Kanaan ni panggil.
Lalu Nabi Musa pun perintahkan orang Yahudi ni untuk masuk ke Palestin bagi berperang dengan kaum ni. Apa jawab Yahudi tu? Izhab anta wa rabbuk. Pergilah kau dengan Tuhan kau, kata. Kami nak duduk kat sini je, kami tak nak pergi. Kau nak pergi dengan Tuhan kau, kata dia. Dia boleh cakap macam tu dengan Nabi Musa alaihi salam. Sedangkan mereka baru sahaja diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada kekejaman Fir'aun. Tu. Banyak lagi syariat yang mereka ingkar. Dia kaum yang ingkar. Satu lagi syariat yang Allah perintahkan kepada mereka, jangan menangkap ikan pada hari Sabtu ketika mereka berada di Palestin tu. Jangan tangkap ikan pada hari Sabtu. Itu syariat dia. Allah takdirkan hari Sabtu pula ikan banyak. Jadi mereka pasang pukat hari Jumaat. Pasang pukat hari Jumaat, tangkap hari Sabtu. Dia ambil hari Sabtu. Kata kami tak salah sebab kami pasang pukat hari Jumaat. Hari Jumaat. Dia ingkar perintah Allah Ta'ala. Dan dia ingkar tu, dia langgar bodoh macam tu. Apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan mereka ni adalah satu kaum, satu bangsa yang suka bunuh Nabi, suka bunuh Rasul. Ada riwayat mengatakan mereka telah membunuh lebih daripada 300 Nabi. Bukan sikit, 300. Nabi kan ramai, 184,000 Nabi. Nabi tu dibunuh. Dia tahu tu Nabi bunuh. Dalam Quran bercerita tentang mereka bunuh Nabi Zakaria, mereka buru Nabi Isa alaihi salam, mereka ancam bunuh Nabi Harun alaihi salam. Mereka ni jahat sungguh. Oleh sebab mereka terlalu jahat dan mereka kufur kepada nikmat. Kufur kepada nikmat. Allah Ta'ala bagi mereka macam-macam kemuliaan. Selamatkan daripada kekejaman Fir'aun. Mereka diberikan makanan daripada syurga, manna wa salwa. Mana ada manusia boleh dapat makanan dari syurga? Melainkan Yahudi, Bani Israel. Dapat makanan daripada syurga, manna wa salwa. Tak bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Akhirnya Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata ghairil maghdubi alaihim. Jangan ikut jalan orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Jalan yang dimurkai, jalan mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humul yahud. Yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala ghairil maghdubi alaihim itu adalah humul yahud. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Oh, jahat sungguh orang Yahudi ni. Sampai zaman Rasulullah mereka ni jahat. Allah hina mereka, tuan-tuan, setelah kematian Nabi Sulaiman alaihi salam. Mereka jadi bangsa yang sangat zalim, sangat ingkar kepada perintah Allah. Kemudian Palestin itu didatangi oleh orang-orang Rom. Sebelum Rom ini beragama Kristian, Rom ini agama dia menyembah berhala juga. Ya. Orang-orang Rom datang bunuh orang Palestin, orang Yahudi di Palestin, halau keluar daripada Palestin. Semenjak daripada tu Allah hina mereka. Mereka tidak ada bumi berdaulat untuk mereka duduk. Tak ada negara. Jadi mereka bersepah duduk merata-rata kat dalam dunia ni. Di Eropah, semua negara-negara orang barat ketika itu menolak kehadiran Yahudi. Pergi kat British tolak, pergi dekat Itali tolak, pergi Perancis, Jerman sampai kena bunuh Yahudi. 6 juta Yahudi kena bunuh. Hitler bunuh. Bukan sikit, 6 juta. Saki-baki ni Allah Ta'ala tinggalkan Yahudi ni. Saki-baki Yahudi ni Allah tinggalkan. Kenapa Allah Ta'ala tak bunuh semua orang Yahudi ni? Seperti mana Allah binasakan semua manusia yang engkar kepada Allah Ta'ala, lenyap di atas muka bumi ni. Macam kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, kaum Lut, kaum Nuh. Habis. Binasa terus. Wadammirhum tadmira. Tapi Yahudi, Bani Israel ni Allah kekalkan sampai hari ni. Supaya kita, Yahudi ni jadi ujian bagi kita. Untuk kita dapat pahala,
supaya kita dapat pahala jihad menentang dan berperang dengan mereka. Itu tujuannya. Dan atas kehendak Allah Ta'ala, mereka akan satu hari nanti akan dibunuh semua sekali. Tentera-tentera Islam yang dipimpin oleh Nabi Isa AS dan Imam Mahdi akan bunuh semua sekali orang Yahudi. Kerana antara tugas Nabi Isa AS diturunkan ke bumi semula ialah membunuh semua orang Yahudi. Ini peristiwa yang akan berlaku ini, tuan-tuan. Yahudi bukan tak tahu. Yahudi tahu. Dan mereka akan dibunuh nanti di Palestin. Di Palestin. Mereka tahu mereka akan lenyap daripada muka bumi ini. Keturunan mereka akan lenyap. Akhirnya Allah akan binasakan mereka semua. Zaman Rasulullah SAW mereka dah tunjuk dah macam mana perangai mereka di depan Nabi. Walaupun mereka provokasi ucapan Rasulullah ataupun perintah Nabi, setelah Nabi kata kamu masuk Islam, kamu jangan sampai kamu ditimpa kerugian seperti mana atau kemurkaan Allah Ta'ala timpa kepada kamu macam mana Allah timpa kepada kaum Quraisy. Kamu tak tengok kaum Quraisy kalah lawan dengan kami yang perang Badar. Lepas tu dia provok Nabi. Tapi Nabi tak bertindak terus memerangi mereka waktu itu. Nabi bersabar lagi. Nabi bagi mereka peluang lagi untuk fikir balik apa ucapan-ucapan mereka yang negatif, yang provokasi kepada Rasulullah SAW. Nabi nak tengok sejauh mana perangai mereka ini. Akhirnya pada satu hari seperti mana yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Hisham daripada Abdullah Ibnu Ja'far daripada Abi Awanah menceritakan seorang wanita Arab telah bawa barang jualan dia ke pasar Bani Qainuqa. Dia bawa nak jual niaga di pasar Bani Qainuqa. Wanita itu duduk dekat tukang emas. Sekumpulan Yahudi cuba hendak menutup mukanya, tetapi telah ditentang oleh wanita itu. Lalu si tukang emas tadi mengangkat hujung bajunya di belakangnya. Dan bila saja wanita itu bangun, maka terselaklah auratnya. Lalu ia menjerit. Maka seorang lelaki Islam menyerang tukang emas tadi dan dibunuhnya. Tengok zaman Nabi, bagaimana orang Islam ketika itu sangat menjaga maruah wanita. Sebab orang kafir singkap aurat wanita Islam, orang kafir itu kena dibunuh. Zaman kita orang perempuan-perempuan wanita-wanita Islam bukan orang kafir buka aurat, dia buka aurat sendiri bagi tengok kat orang kafir. Sangat menyedih yang gitulah kan. Ini kan kata berjayanya Yahudi hari ini merosakkan umat Islam. Dan Nabi dah pesan kat kita dah, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum qulna al-yahudu wan nasara qala faman. Nabi pesan kat kita hari ni, sampai hari ni sabda Rasulullah sampai pada kita. Walaupun pesan tu Nabi pesan kepada sahabat-sahabat Nabi. Nabi kata kamu akan ikut jejak-jejak, langkah-langkah kaum-kaum yang terdahulu daripada kamu. Bukan jejak yang elok, bukan langkah-langkah yang elok, bukan cara hidup yang elok, cara hidup yang tak baik. Kamu akan ikut sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehinggalah kalau mereka tu masuk dalam lubang biawak yang sempit pun lattaba'tumuhum, kamu akan ikut mereka. Walaupun tak betul apa yang mereka bawa tu, apa yang mereka ajak kamu buat tu, tapi kamu tetap ikut juga. Walaupun kita tahu dah apa yang dia buat tu, apa yang dia ajak kita buat tu bertentangan dengan syariat, tetap kita ikut juga. Itu masalah. Sahabat tanya pada Rasulullah SAW, kulna
al-Yahudu wan Nasara. Dia tanya pada Nabi, adakah yang kau maksudkan itu Yahudi dan Nasrani, yang orang Kristian? Qala faman, siapa lagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksudkan langkah-langkah, jejak-jejak cara hidup yang sesat, yang sungsang ini, luar tabi'i ini, yang kamu nak ikut ni, siapa yang ajar kamu? Yahudi dan Nasrani. Itulah yang kita ikut hari ni. Itu yang penuh stadium 85,000 tu. Penuh stadium 85,000. Luar dalam, tadi ada orang bagi tahu kat saya 85,000 dalam stadium. Kat luar tu ada lagi 65,000. Tiket tu bukan murah. Tiket 3,000 ke. Tiket paling murah pun tak tahulah berapa ratus. Tapi tiket mahal. Habis, sold out tiket. Pukul 7 pagi dah ada tunggu dekat depan stadium, nak masuk stadium dah. 7 pagi. Konsert pukul 8 malam, 7 pagi dah tunggu dah nak masuk. 85,000 tu tuan-tuan, majoriti umat Islam, majoriti. Yang tak bertudung, yang bertudung, semua ada kat situ. Macam mana kita nak kata lagi? Ini bukan provokasi, ini benda yang dah berlaku. Dan ini perlu kita lihat kepada suatu benda yang kita panggil sebagai mungkar, maksiat, yang boleh merosakkan. Terang-terang lah, artis yang buat konsert tu adalah aktivis ataupun penyokong kepada ajaran sungsang LGBT. Terang-terang lah, mereka ni adalah pejuang LGBT, yang warna pelangi tu. Macam mana kita nak kata anak muda kita hari ni boleh selamat daripada provokasi, ajakan, amalan hidup yang jauh tersasar daripada syariat agama? Kalau kita tak selamatkan mereka, siapa lagi? Kalau kita biarkan, siapa lagi yang boleh selamatkan mereka? Tak ada dah. Biar macam tu. Termasuk juga anak-anak cucu kita tak terselamat daripada pengaruh tersebut. Jadi kita kena bertindak. Amar ma'ruf kita kena buat, nahi mungkar kita kena buat. Kita tak boleh buat amar ma'ruf saja, nahi mungkar tu tinggal, tak boleh. Nabi ajar dua-dua sekali. Amar ma'ruf, suruh orang buat baik, nahi mungkar pun kena jalan sekali. Dan kita tidak boleh redha dengan kemungkaran yang dia buat. Kalau kita kata tak apalah, budak-budak muda biasalah tu, nyanyi-nyanyi, joget-joget. Kalau kita redha dengan kemungkaran, maknanya kita bersama menyokong kemungkaran itu. Selemah-lemah iman ialah kita benci kepada kemungkaran. Itu selemah-lemah iman. Wa zalika adhaful iman. Kan? Yang disebut dalam Al-Quran, dalam hadis. Kamu lihat kemungkaran, kamu benci dengan hati. Sekadar benci dengan hati, wa zalika adhaful iman. Itu adalah selemah-lemah iman. Kalau tak ada benci langsung, maknanya tak ada iman. Na'udzubillah. Apalagi kalau menyokong kemungkaran. Jadi orang Yahudi tak pernah berhenti, orang Nasrani tidak pernah berhenti daripada merosakkan kita sejak daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila pemuda tadi ambil tindakan bunuh tukang emas yang buka aurat perempuan Islam di pasar itu, maka serangan pemuda tadi itu telah pun dibalas oleh Yahudi-Yahudi lain yang ada di situ. Mereka pun terkam pemuda Islam itu, lalu membunuh pemuda Islam tadi. Itu punca dia. Punca dia tadi kerana maruah wanita Islam telah dicemari oleh Yahudi. Jadi pemuda tadi ambil tindakan bunuh lelaki itu. Pemuda itu pula dikerobok, apa ni orang kata, dikeroyok ramai-ramai oleh Yahudi-Yahudi yang ada kat situ, mati dia. Dipukul sehingga mati. Kejadian ini menyebabkan orang Islam melarang orang-orang Islam berhubung baik ke atas orang-orang Yahudi. Seluruh orang Islam kat Madinah tu marah. Marah. Sebab dia dah usik maruah orang Islam.
Macam hari ni Yahudi bunuh saudara kita di Palestin. Takkan kita nak rasa, kita kata kita nak bersifat neutral? Ada hari ni dia bersifat neutral, tak mau sokong mana-mana. Mana boleh? Kalau dia orang beriman, orang Islam, dia kena menyatakan sikap dia, rasa benci dia kepada Yahudi tadi, kerana bunuh orang Islam dengan kejam. Dan dia mesti sokong orang-orang Islam Palestin. Dan dia mesti ada rasa sedih, rasa simpati kepada apa yang berlaku terhadap saudara-saudara dia di Palestin. Maka Nabi kata, man bata wa man lam yahtam bi umuril muslimin falaisa minhum. Siapa yang duk tidur je, ya, orang duk lena, tak ambil tahu lah maksudnya, dan tak ambil peduli tentang urusan orang Islam yang lain, dia bukan orang Islam, kata Nabi. Falaisa minhum, dia bukan orang Islam. Kalau dia orang Islam, dia mesti ambil berat tentang apa yang berlaku kepada orang Islam yang lain. Ya, jadi kita kena berat tengok apa yang berlaku, apa yang kita boleh bantu, apa yang kita boleh tolong, kita tolong lah. Kita nak duduk diam je, tengok aja. Dan kita reda kekejaman, penindasan, kezaliman yang Yahudi buat terhadap saudara-saudara kita. Hari-hari dia bunuh. Ni ada gencatan senjata ni, Zab. Minta gencatan senjata berapa hari? 4 hari ke 5 hari. Ya? Gencatan senjata dan tukar tawanan perang. Tak tahulah boleh tahan sampai bila. Tapi sekadar sebulan lebih berlakunya peperangan ni, kita tengok yang ramai mati orang Islam. 12,000 lebih dah mati. 5,000 di kalangannya dah kanak-kanak. Bom sana, bom sini. Kok suka dia. Hospital tempat paling selamat dalam peperangan pun dah tak selamat. 16 hospital habis hancur di bom di Palestin. Itu yang berlaku. Kalau tuan-tuan tengok dalam internet, ya, kanak-kanak dibunuh lebih kurang 10 minit seorang purata mati, kena bunuh. Na'udzubillah. Kita takkan tak ada rasa sedih, takkan tak ada rasa geram tengok apa yang berlaku. Kalau tak ada perasaan tu, maknanya Allah dah cabut iman daripada kita. Ya, kerana kita tak rasa sesuatu bila saudara kita ditimpa dengan sesuatu yang buruk ke atas mereka. Dari peristiwa ini berlakulah pergaduhan di antara orang Islam dan Bani Qainuqa'. Dan inilah pergaduhan pertama yang berlaku setelah termeterai perjanjian di antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertengkaran ini berlaku sebagaimana diceritakan oleh Imam At-Tabari. Berlaku pada pertengahan bulan Syawal tahun kedua Hijrah, betul-betul selepas peperangan Badar. Peperangan Badar berlaku pada bulan Ramadan tahun kedua Hijrah. Selepas berlaku habis peperangan Badar, berlakulah peperangan di antara Qainuqa' dan orang Islam pada Syawal tahun kedua Hijrah. Akhirnya Rasulullah SAW hantar tentera. Dia dah cabar Nabi tu kan, dia kata kau lawan dengan orang musyrikin Mekah boleh lah, dia orang tak reti perang. Dengan kami belum tahu lagi, nak cuba boleh lah, datanglah cuba. Dia cabar Rasulullah SAW. Bukan dia berani sangat pun, sebenarnya Yahudi tak berani pun. Sampai hari ini tuan-tuan, sebenarnya Yahudi tak berani. Kalau dia berani, dia betul-betul berperang dengan orang Islam, Hamas, dalam medan peperangan. Bukan dia pergi bom orang awam. Kalau dia betul-betul berperang di medan perang, kalah. Mereka dah kalah. Mereka tak berani pun sebenarnya. Tapi sebab mereka ada senjata, ya, mereka ada kelengkapan perang yang cukup, mereka ada helikopter, ada kapal terbang yang boleh jatuhkan peluru-peluru berpandu, bom sana, bom sini, gunakan kelebihannya daripada mereka. Kemudian mereka disokong pula oleh kuasa besar dunia. Habis, sedangkan orang Islam Palestin berjuang sendirian, tak ada siapa-siapa bantu dia. Kan? Arab yang duduk kat sekeliling semua tak bantu dia. Mesir dekat situ, Jordan dekat situ, siapa lagi? Dekat-dekat situ, tak bantu. Kalau mereka hantar tentera seorang sikit pun boleh kalah Yahudi. Sebab Yahudi tak banyak. Yahudi yang ada dalam tu ada berapa juta? Berapa juta kan? Yahudi itu datang sebenarnya tahun 1917 dia datang 50,000 je sebagai pendatang di Palestin. 50,000 tu datang sebagai pendatang secara haram.
dibawa masuk oleh British selepas perjanjian Balfour 1918. Selepas perjanjian Balfour 1917. Mereka duduk di sana atas ihsan orang Palestin. Terima mereka duduk, bagi mereka tempat tinggal, bantu mereka. Ya, duduk mula-mula elok lah, sebab dia rasa dia menumpang, dia buat elok lah. Lama kelamaan mereka jadi makin ramai. Mereka tunjuk perangai Yahudi dia. Dia beli tanah orang Islam Palestin. Akhirnya mereka sampailah jumlah mereka 1.4 juta ketika itu. Tahun 1948 bila dia dah ramai, dia dah kuat, dia rasa kuat, dia berperang pula dengan orang Arab Palestin. Perang pada tahun 1948 itulah akhirnya orang Arab Palestin kalah. Itu yang dinamakan peristiwa Nakbah, peristiwa bala, yang dipanggil bala oleh orang Arab Palestin, yang dihalau keluar daripada bumi mereka duduk sendiri. 750,000 orang Arab Palestin dihalau keluar daripada Palestin, dan bumi Palestin dikuasai oleh Yahudi sebanyak 78%. Tinggal 22% je sampai ke hari ini. Sikit diambil, dirampas secara haram. Itu yang berlaku sebenarnya. Takkan kita nak redha lagi, takkan kita nak biar je, tak boleh. Tapi itulah perangai Yahudi. Ya, mereka hendak duduk di satu tempat dan mereka nak jadi raja, nak jadi orang yang berkuasa. Pada mereka, selain daripada Yahudi, dan paling dimusuhi dalam dunia ni oleh orang Yahudi ialah orang Islam. Paling dimusuhi. Dan kebanyakan orang Islam hari ni, negara-negara umat Islam hari ni tak berani nak lawan Yahudi, laknatullah. Ya, jadi kita hari ni paksa, kalau nak gaduh dengan Yahudi ni, walaupun dia tak ramai, ada 7 juta je sekarang ni jumlah dia dalam Palestin. Ya, 7 juta je kan, tak banyak. Yahudi seluruh dunia, dikabar diberitakan Yahudi seluruh dunia ada 14 juta je. 14 juta. Dulu kat Malaysia ni ada Yahudi. Ada Yahudi, tapi dah tak ada dah sekarang. Yang ada perangai Yahudi je. Perangai Yahudi ada dah. Di Malaysia ada Yahudi sampai duduk dekat Pulau Pinang. Ada berita tu sampai kat kita. Dia duduk di Pulau Pinang. Tapi keturunan terakhir dia dah meninggal dah di Pulau Pinang. Itu Kristian lain. Kristian lain. Itu dipanggil Nasrani. Nasrani. Yang ni Yahudi. Ya, sebab dia tak ada dekat Malaysia ni. Kalau tak habis. Tapi yang perangai macam Yahudi ada kat Malaysia ni. Rasulullah SAW telah mengepung mereka beberapa waktu. Ada yang kata Rasulullah SAW kepung mereka tu ke perkampungan Bani Qainuqa tu, dikepung selama 15 hari. Kalau mereka betul-betul berani, mereka akan keluar perang dengan Rasulullah SAW. Tapi masalahnya mereka menyorok, takut. Mereka ni penakut. Bukannya dia berani melawan dengan Rasulullah SAW, dia hanya menyorok kat dalam kampung mereka, dalam rumah mereka, tak berani keluar. Akhirnya Nabi kepung kampung mereka itu. Ada riwayat mengatakan sehingga 15 hari. 15 hari. Ya. Sehinggalah mereka tunduk kepada hukuman dan keputusan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa dia Abdullah bin Ubay bin Salul? Raisul Munafikin. Ini orang apa ni? Kepala munafik. Dia kepala munafik. Munafik ketika di Madinah baru dia lahir. Kat Mekah tak ada munafik. Mekah hanya ada Islam, orang beriman, kafir. Kat Madinah baru lahir munafik. Tapi golongan munafik ni Nabi tak panggil lah ya ayyuhal munafiqun, tak ada. Nabi tak panggil dia orang munafik. Orang munafik tak ada. Nabi tak panggil. Abdullah bin Ubay bin Salul ni tuan-tuan, anak dia benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul. Sehingga anak dia minta kebenaran kepada Rasulullah SAW untuk bunuh bapak dia. Sebab anak dia tahu bapak dia ni pura-pura masuk Islam. Jadi musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan.
duri dalam daging. Tapi Nabi tak benarkan. Sebab apa? Kata Nabi, nanti orang akan mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya. Seorang munafik, dia tak menyatakan kekufurannya secara jelas. Dia sembunyikan kekufurannya. Jadi orang tahu semua dia adalah orang beriman. Dalam Madinah yang tahu munafik tak munafik ni ada seorang sahabat saja, iaitu Huzaifah Al-Yamani. Huzaifah Al-Yamani dia tahu sebab Nabi bagi tahu dia, dan dia pemegang rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi tahu, jangan bagi tahu pada siapa munafik. Kalau orang tahu siapa munafik, ada yang kena bunuh dengan sahabat. Ya, sebab pura-pura masuk Islam. Sebab tu Umar Al-Khattab, kalau ada kematian orang Islam di Madinah, dia akan tengok Huzaifah pergi ke tak pergi. Kalau Huzaifah pergi, dia pergi. Kalau Huzaifah tak pergi, maknanya tu orang yang meninggal tu orang munafik. Sebab Nabi tidak membenarkan sembahyang ke atas seorang munafik. Itu perintah Rasulullah. Tapi kita tahu mana munafik. Mana kita tahu. Ya. Masuk tu lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. تعزيك وتتام الصلاة. هاتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة
وبعثكم من الليث وعدتها إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Berbalik pada cerita tadi, orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul ni berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan dia jumpa Nabi? Tujuan dia lah untuk mempertahankan Bani Qainuqa. Kenapa dia nak mempertahankan Bani Qainuqa? Sedangkan dia tahu dah jelas Bani Qainuqa ni menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab bagi orang munafik, rakan sekutu mereka ialah orang kafir. Orang munafik rakan sekutu dia orang kafir. Dia lebih berbaik dengan orang kafir berbanding dengan orang Islam. Itu munafik. Itu perangai munafik. Jadi yang telah ditunjukkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, "Hai Muhammad, berbuat baiklah kepada mereka, kerana mereka adalah setia kawanku." Dia suruh Nabi buat baik. Dia perintah Nabi buat baik dengan orang Yahudi, kerana orang Yahudi itu kawan dia, member dia. Itu kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ni punya cita-cita sebelum kehadiran Nabi, cita-cita nak jadi presiden Madinah. Dia nak cita-cita jadi presiden. Tapi bila sampai Rasulullah ke Madinah, cita-cita dia itu telah terbantuk. Sebab penduduk Madinah lantik Nabi jadi presiden. Jadi dia marah. Marah nak lawan Nabi tak boleh. Sebab Nabi punya kekuatan. Sebab majoriti penduduk di Madinah tu sokong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa dia buat? Dia pura-pura masuk Islam. Pura-pura nampak macam sokong Rasulullah. Tapi hakikatnya mereka ini adalah memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada dalam ataupun secara senyap-senyap. Ya, menzahirkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Itu orang munafik. Dalam Al-Quran, sehingga Allah Ta'ala bagi satu surah yang namanya Al-Munafiqun. Ada perangai-perangai munafik dalam tu yang Allah sebut. Antara Allah kata, wa iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa ayyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahzarhum qatalahumullahu anna yufakun. Ni Allah bagi tahu antara perangai munafik. Bila kamu tengok dia, kamu akan rasa takjub. Kamu akan rasa hebatnya dia, penampilan dia hebat. Tu'jibuka ajsamuhum wa ayyaqulu, kalau mereka bercakap, kamu akan dengar cakap dia. Tasma' liqaulihim, kerana mereka sangat pandai bercakap. Dia hasut sana, hasut sini. Dia ajak orang ikut dia. Ini perangai yang ada pada munafik sejak daripada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi Allah sebut orang munafik adalah golongan yang paling dimurkai oleh Allah. Paling murkai. Sehingga kan mereka ni duduk dalam neraka, level dia dengan orang kafir dia lagi bawah. Innal munafiqina qad asfala minan nar. Duk bawah sekali dalam neraka. Kalau tingkat dalam neraka tu yang paling bawah sekali, paling dasar sekali, paling dekat dengan api ni, munafik. Membodoh orang kafir. Macam tu. Menunjukkan Allah sangat benci. Sebab apa? Mereka cuba tipu Allah. Macam mana? Sebab apa dia kata cuba tipu Allah? Sebab mereka sangka Allah tidak tahu mereka kafir dengan menyembunyikan kekufuran. Sedangkan Allah tu kan maha mengetahui. Kau cuba sembunyikan dalam hati kamu kufur itu pun, kafir itu pun, Allah tetap tahu. Okay? Itu. Jadi sebab itu orang munafik ini paling dibenci dan paling bahaya sebenarnya daripada orang kafir. Orang kafir kita nampak jelas dia kafir, tapi munafik dia berpura-pura Islam sedangkan dia kafir. Bila Abdullah bin Ubay bin Salul berkata begitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak menghiraukan. Rasulullah tidak menoleh pun ke arahnya. Lalu dia ulang kali kedua perkataan itu, Rasulullah tidak menghiraukan juga. Lalu Abdullah bin Ubay pun memegang lubang pada baju besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah, lepaskan tanganmu itu.
Rasulullah pun marah dengan perbuatannya itu sehingga orang Islam nampak air muka kemarahan di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi jangan marah. Jangan marah. Tapi orang Islam, para sahabat boleh tahu, boleh cam kalau Nabi marah. Sebab Nabi jangan marah. Kita selalu marah sampai orang tak tahu dia marah ke tak marah. Sebab kita selalu marah. Tapi Nabi ni jangan marah. Bila Nabi marah, sahabat tahu muka Nabi jadi merah. Dan reaksi wajah Rasulullah tu menunjukkan kemarahan Nabi kepada tindakan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Rasulullah pun marah dan perbuatannya itu hingga orang Islam nampak air muka kemarahan di wajah Rasulullah. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wah kamu ni, lepaskan tanganmu. Tak akan ku lepaskan sehingga kamu menunjukkan, lepaskan tanganmu daripadaku," kata Rasulullah. Kata Abdullah bin Ubay, "Demi Allah, tanganku tidak akan ku lepaskan sehingga kamu menunjukkan sikap yang baik terhadap kawanku itu, yakni orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Aku masih ingat 400 pahlawan mereka yang tidak berbaju besi dan 300 mereka yang berbaju besi telah mempertahankan diri dari pencerobohan bangsa merah dan hitam. Apakah hari ini kau nak tebus, nak bunuh mereka di satu pagi sahaja? Aku sesungguhnya demi Allah, aku takut masa akan terbalik." Jawab Rasulullah SAW. Dia cuba menakutkan Rasulullah SAW. Abdullah bin Ubay bin Salul ni cuba menakut-nakutkan Nabi. Kamu jangan buat main, bangsa ni hebat ni. Bangsa ni kalau perang ni boleh kalah kamu. Cuba nak takutkan Nabi. Ya. Apa Nabi jawab? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar daripada Madinah dan jangan mereka menghampirinya. Maksudnya Nabi tak jawab pun apa yang Abdullah bin Ubay bin Salul cakap tu. Bahkan Nabi perintahkan kepada sahabat supaya halau Bani Qainuqa ni daripada Madinah. Halau mereka keluar pada Madinah, keluar pergi Syam. Nabi bagi tempoh masa 3 hari untuk kosongkan Madinah. Itu adalah Yahudi pertama yang diusir keluar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi 2 Yahudi, iaitu Bani Nadir dan Bani Quraizah. Bani Qainuqa selesai. Jadi mereka ni keluar ke Syam atau ke Azri'at di Syam, dan sebahagian besar daripada mereka telah pun binasa di sana. Adapun Ubadah bin Samit mempunyai perjanjian yang sama dengan golongan Yahudi. Ya, seperti mana juga Abdullah bin Ubay bin Salul. Cuma Abdullah bin Samit ni bukan munafik lah. Dia ada perjanjian dengan orang Yahudi. Di mana beliau telah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, "Sesungguhnya aku memilih Allah dan Rasulnya sebagai Tuhan, dan aku melepaskan diriku dari sebarang ikatan perjanjian dengan siapa yang bersekutu dengan puak-puak kafir itu dan persahabatan mereka mengenai kedua-dua kejadian itu." Ini beza di antara orang yang benar-benar beriman dengan orang munafik. Abdullah bin Samit macam juga Ubadah bin Samit, macam juga Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ada perjanjian dengan Yahudi. Maksudnya perjanji Yahudi ni rakan dia. Tapi bila mana Rasulullah SAW perintahkan Yahudi Bani Qainuqa ni supaya keluar daripada Madinah, maknanya dia halau daripada Madinah, maka Ubadah bin Samit jumpa Rasulullah SAW, bagi tahu kepada Nabi, aku juga ada perjanjian dengan Yahudi, tapi hari ini perjanjian itu aku batalkan. Sebab apa? Sebab aku pilih Allah dan Rasul. Daripada aku pilih orang kafir ini, nak aku pertahankan. Buat apa orang kafir ini, sedangkan dia benar-benar memusuhi Allah dan Rasul. Tidak seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang mengambil pendekatan yang berbeza untuk mempertahankan rakan Yahudi dia. Sebab apa? Sebab dia munafik. Sebab itu Allah Ta'ala pesan dalam Quran, seperti mana yang dibawa oleh Al-Syahid Dr. Said Ramadan Al-Buti, perintah Allah Ta'ala atau larangan Allah Ta'ala lah, daripada Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 51 sehingga 52. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh zalimin.
fatara allazina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah fa'asa Allahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min 'indih fayusbihu 'ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Allah kata, wahai orang-orang beriman, la tattakhizul yahuda wan nasara, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani awliya, menjadi pemimpin-pemimpin kamu. Ini larangan Allah. Jangan tu maksudnya, lam itu lamun nahiyah, lam larangan. Kalau kamu buat juga, kamu telah buat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Allah haramkan kita untuk mengambil Yahudi dan Nasrani sebagai wali. Sebagai pemimpin atau sebagai pelindung kamu. Sebahagian mereka adalah wali, maka sesungguhnya orang itu termasuk dalam golongan mereka. Ba'duhum awliya'u ba'd, sebahagian mereka adalah pelindung kepada sebahagian yang lain. Maksudnya mereka ini sebenarnya walaupun nampak baik, tapi sebenarnya mereka ini berpura-pura saja baik dengan kita. Kerana mereka ini adalah golongan yang sentiasa ada kepentingan masing-masing. Mereka akan melindungi bangsa mereka sendiri. Mereka akan melindungi rakan-rakan mereka sendiri. Mereka tidak akan pedulikan kita pun. Tapi mereka berpura-pura sahaja. Jadi Allah Ta'ala dah sebut dalam ni, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Maka sesiapa sahaja yang mengambil mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin mereka atau pelindung-pelindung mereka, sesungguhnya orang itu termasuk dalam golongan mereka. Na'udzubillah. Siapa yang ambil Yahudi Nasrani ini sebagai wali mereka, sebagai pelindung mereka, sebagai ikutan mereka, maka orang itu sebenarnya, golongan Islam itu sebenarnya sebahagian daripada mereka. Sama juga, innallaha la yahdil qaumadz zalimin, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi Allah nak sebut, siapa yang ikut Yahudi Nasrani, jadikan mereka itu pemimpin, pelindung, maka sebenarnya itu adalah orang-orang yang zalim. Allah tak akan bagi petunjuk. Maka kamu akan lihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, iaitu orang-orang munafik. Ini nak cerita, Allah cerita ni pasal Abdullah bin Ubay bin Salul yang ada penyakit dalam hatinya. Orang munafik Allah sebut fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam dia ada penyakit, dalam hati mereka ada penyakit, Allah tambah lagi penyakit dalam hati mereka. Bersegera mendekati mereka Yahudi dan Nasrani. Orang-orang munafik kata Allah yusari'una fihim. Mereka bersegera mendekati orang Yahudi Nasrani sambil berkata, yaquluna nakhsha an tusibana da'irah. Kami takut akan mendapat bencana. Mereka kawan dengan orang Yahudi, minta perlindungan dengan Yahudi sebab takut dengan Yahudi dan Nasrani, takut dapat bencana. Takut nanti Yahudi serang kita, takut nanti Yahudi sekat ekonomi kita, takut macam-macam lah yang kita takutkan. Itu sebenarnya adalah sikap munafik. Fa'asallahu ayyatiya bil fathi aw amrin min indih. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atas sesuatu keputusan dari sisinya, maka kerana itu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahsiakan dalam diri mereka. Allah kata Allah akan bagi kemenangan kepada Rasul dan orang Islam kerana mereka di pihak yang benar, dan orang munafik akan menyesal nanti dengan sikap mereka. Kalau tak menyesal kat dunia pun, mereka akan menyesal ke akhirat kerana sikap kepuraan mereka yang merahsiakan kekufuran mereka, menyembunyikan kekufuran mereka. Ya, ini adalah cerita kisah yang sangat penting untuk kita ambil pengajaran. InsyaAllah kita berhenti setakat ni dulu, tuan-tuan, puan-puan. Kuliah yang akan datang kita akan petik beberapa pengajaran dalam kitab ni berkaitan dengan kisah ini, insyaAllah. Wallahu a'lam.